Tulis hadis nombor 10 ini dia panggil hadis Salman, yang panjang lebar, dan hadis inilah yang banyak orang buat ceramah. Nih, orang buat ceramah banyak. Cuma di dalam hadis ini secara pakejnya, daripada awal hadis, daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sampai ke akhir hadis ini secara panjang, lebih kurang satu muka surat panjang gini. Hadis ini para ulama mengatakan, Al-Aini, Imam Al-Aini syarah kepada Bukhari dalam kitab dia Umdatul Ahkam, Aini kata apa? La yasih isnaduhu. Hadis ini tak sahih. Tulis hadis ini tidak sahih. Itu kata Imam Al-Aini dalam kitab dia Umdatul Qari. Wala yasih isnaduhu. Kata di Ibnu Asakir, mungkar bimarrah, mana hadis ini mungkar telajak. Berat. Ada juga ulama-ulama mutaakhir mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah. Ada yang mengatakan hadis ini mungkar, paling rendah darjah hadis ini dhaif. Mana hadis ini sahih, tidak sahih. Jadi ramai ulama-ulama. Di antara yang mengatakan hadis ini dhaif, siapa dia? Yang mengatakan hadis ini dhaif, Imam Suyuti sendiri kata hadis lemah riwayatnya, dan lain-lain ulama lagi. Yang pentingnya hadis ini tidak sahih. Saya nak baca juga tak sahih, sehingga kan perawi hadis yang mengeluarkan hadis ini Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah, Babu Fadaili Syahri Ramadan in sahal khabar. Tengok Ibnu Khuzaimah guna lafaz matan, lafaz tajuk dia pun nampak dah. Dia kata ini bab yang menyebut tentang kelebihan bulan Ramadan kalau sahih cerita ni. Tapi oleh kerana cerita ni tak sahih, maka cerita ni menjadi masalah. Tapi bukan semua lafaz dia tak sahih. Secara pakej hadis ni tak sahih, maka saya baca, tuan-tuan dengar dan tanda tulis hadis nombor 10 ni tidak sahih. Jadi tak payahlah banyak dah hadis lepas yang kita sahih tu, kenapa nak ambil yang lain-lain lagi. Hadis ni bunyi dia panjang. Dengar ni daripada Salman radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah berucap kepada kami dalam satu khutbahnya pada hari yang terakhir di bulan Syaban. Nabi kata apa? Wahai umat manusia, kamu sedang dinaungi bulan Ramadan yang besar kemuliaannya lagi berkat. Bulan yang mengandungi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini jelas, ini sahih, lafaz sahih. Bulan yang dipuasanya dijadikan satu perintah yang diwajibkan. Sah, betul. Dan selain daripada itu disunatkan mengejar sembahyang tarawih pada malam harinya. Ja'alallahu siyamahu fardatan wa qiyamahu ilaihi tatawwu'an. Siapa yang mendampingkan diri pada Allah Taala dalam bulan Ramadan dengan satu daripada perkara kebajikan, samalah seperti dia mengerjakan satu perintah yang diwajibkan pada bulan lain. Jadi ini masalah. Siapa dia buat benda sunat dalam bulan Ramadan, seolah-olah dia buat fardu di bulan lain. Siapa dia buat fardu dalam bulan Ramadan, seolah-olah dia buat 70 fardu dalam bulan lain. Ini mula dah. Mula mari hadis yang tak sahih itu mula sini. Bulan Ramadan juga bulan sabar. Sabar itu pahalanya syurga. Ini jelas. Ada dalam hadis yang sahih tentang sabar. Syahrul Muasah. Bulan dia juga bulan untuk masing-masing bersedekah dan beri bantuan. Dan dia juga bulan yang padanya ditambahkan rezeki orang-orang yang beriman. Siapa saja yang menjamu orang-orang yang berbuka puasa, maka perbuatan yang baik itu menyebabkan dia diampunkan dosanya dan menjadi penebus dirinya daripada neraka, dan dia pula mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang dijamu itu dengan tidak mengurangkan pahala orang itu sedikit pun. Jadi sebahagian daripada lafaz dia sahih. Sahabat-sahabat baginda bertanya, wahai Rasulullah, kami semua bukanlah orang yang ada sesuatu untuk menjamu orang puasa. Kami miskin, macam mana nak buat? Lalu Nabi kita menerangkan, Allah Ta'ala akan berikan pahala yang sebut kepada siapa yang menjamu orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, sama ada dengan sebiji buah tamar, atau segelas air sejuk, atau dengan sikit susu yang bercampur air, ma'in au mazqati laban. Jadi ini cerita dia. Yang masyhurnya ni, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi bulan Ramadan ini awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, maghfirah, dan akhirnya dipenuhi dengan itqum minan nar,
Jadi hadis ini masyhur, orang duk bagi 3 Ramadan ini. Jadi ulama telah sebut tadi hadis ini mungkar, hadis ini tidak sahih. Jadi jangan duk bagi Ramadan. Yang kita nak bagi Ramadan, tadi hadis yang sahih tadi, hadis Tirmizi mengatakan walillahi utaqa'u minan nar, Allah Taala ada senarai pemerdekaan daripada api neraka daripada bila? Daripada awal Ramadan sampai ke akhir. Jadi jangan duk bagi 3 Ramadan. Ramadan semuanya rahmat, semuanya maghfirah, semuanya itqum minan nar. Itu hadis yang sahih. Siapa yang meringankan beban kerja khadamnya, orang gajinya bulan Ramadan, akan diampunkan dosanya dan dibebaskan daripada neraka. Jadi banyakkanlah kamu mengerjakan 4 perkara dalam bulan Ramadan, iaitulah 2 perkara dilakukan untuk mendapat keridhaan Tuhan kamu, dan 2 perkara lagi kamu sangat-sangat perlukan. Adapun 2 perkara yang dilakukan untuk mendapat keridhaan Tuhan kamu ialah pertama, mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, banyakkanlah beristighfar, memohon ampun kepadanya dengan menyebut astaghfirullah. Adapun perkara yang lagi sangat kamu perlukan itu pula ialah pertama, banyakkanlah mohon kepada Allah Ta'ala supaya dimasukkan kamu dalam syurga, serta berlindung kepadanya daripada azab neraka dengan menyebut nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan selain daripada itu, siapa yang memberi minum seorang yang berpuasa, sama ada puasa, sama ada berbuka puasa, Allah Ta'ala akan beri minum padanya daripada kolam Kausar dengan sekali minum saja, yang menjadikan dia tidak akan merasa dahaga selama-lamanya sehingga masuk ke dalam syurga. Nah, jadi hadis ni secara pakejnya hadis tak sahih, bahkan ulama mengatakan dhaifun jaddan, ada yang mengatakan dhaif bimarrah, maknanya melampau, dia punya mungkar bimarrah. Jadi jangan duk baca pakej ni lah. Kalau nak ambil juz'iyat yang dia ada, banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebut tentang sebahagian daripadanya. Kelebihan jamu orang buka puasa, kelebihan beri makan orang, itu ada hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis di antara hadis yang bermasalah dalam kitab kita ni. Patutnya pena penapis di JAKIM, dia tak payahlah ambil benda-benda yang memang jelas dipertikaikan oleh ulama. Banyak lagi hadis-hadis lain yang sahih. Kenapa kita nak cari hadis yang bermasalah, yang menyebabkan masyarakat duk baca kitab ni? Bila baca kitab ni, ni kitab JAKIM ni, kitab yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, takkan tak sahih? Alah, sahih tu bukan duduk di autoriti orang, sahih tu duduk daripada disiplin ilmu hadis. Karena itulah ana kemukakan kitab ini. Yang pertama sekali, dia menjadi kitab bacaan masyarakat. Banyak orang baca kitab ni. Mudah-mudahan dengan kita baca dan kita perjelaskan di sini satu-satu hadis-hadis dia, yang sahihnya, yang dhaifnya, yang mungkarnya, maka ada panduan kepada asatizah kita, para pendakwah yang nak baca kitab ni, ada panduan, dia boleh ambil garis panduan, dengar, oh hadis ni tak sahih, tanda situ. Kalau tidak, pakai duduk jalan gini. Demikian mulianya dan berkatnya bulan Ramadan, dan demikianlah besarnya pahala yang diberikan bagi tiap-tiap amal kebajikan yang dikerjakan sepanjang bulan yang membawa rahmat itu. Jadi ini penjelasan kepada kita tentang apa yang telah digariskan oleh para ulama, ataupun yang dipetik daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut kepada kita tentang kelebihan bulan Ramadan.